Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang to my channel. Channel ini akan membicarakan soal kehidupan melalui segmen sketsa kehidupan, seni budaya, fikrah Muslim, ehwal semasa, my insight story, short film dan telemovie. Saya yakin kawan-kawan akan dapat menimba sedikit ilmu dan pengetahuan mengenai kehidupan. Ingat, dalam kehidupan yang kita jalani ini, pasti kita akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Memang kita tidak dapat lari dari perkara ini. Kali ini, channel saya melalui segmen seni dan budaya akan menghidangkan kepada kawan-kawan novel Rusuh di Kuala Bab 2. Novel sulung saya tapi masih belum dibukukan. Baik juga acara ini kerana saya dapat kenal pasti beberapa perubahan yang perlu saya buat dalam bab pertama minggu lepas. InsyaAllah, novel Rusuh di Kuala ini akan saya muat naik pada setiap hari Jumaat atau Sabtu jika tidak ada arang yang melintang. Kalau tidak, oleh itu saya minta kawan-kawan untuk subscribe channel ini agar tidak terlepas. Jadi tanpa berbasa-basi, jom kita ikuti. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Alhamdulillah, kawan-kawan masih ada di sini. Dan terima kasih kerana sudi menemani saya dan tidak tinggal saya sendirian. Saya harap kawan-kawan akan terus mengikutinya hingga akhir. Jangan tinggalkan saya sendirian ya. Saya mohon kepada kawan-kawan yang belum subscribe channel ini untuk subscribe sebagai tanda sokongan dan dokongan. Bagi kawan-kawan yang telah subscribe channel ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan saya mohon agar terus mengikuti video yang telah di-upload di YouTube. Sekiranya kawan-kawan ingin melihat video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh type nama saya Azaman Sulaiman di wall YouTube. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan mana video dari channel saya yang boleh kawan-kawan ikuti. Sekiranya kawan-kawan klik atas nama saya di mana-mana video saya, dan pihak YouTube akan membawa kawan-kawan terus ke page YouTube saya. Di situ kawan-kawan boleh tengok ke semua video di channel saya ini. Tentu kawan-kawan tak sabar untuk mengikuti cerita Rusuh di Kuala Bab 2. Jom kita. Alhamdulillah, minggu lepas kawan-kawan sudah mengikuti bab 1 novel Rusuh di Kuala, dan hari ini saya akan membacakan bab 2 novel Rusuh di Kuala. Zahid termenung panjang di meja tulisnya. Skrin komputer terpampang program Microsoft Word. Sebaik saja lepas solat Isya berjemaah di masjid, dia bergegas balik dan terus memasuki kamar kreatifnya. Memang menjadi rutinnya bila berada di rumah, dia akan berkurung dalam kamar itu. Lebih lagi jika ada bahan yang hendak digarap. Dan jika tidak ada apa yang hendak ditulis, dia akan menghabiskan masa dengan membaca. Dia akan membaca apa saja.
baik akhbar, majalah, novel maupun buku-buku pengetahuan lain. Inilah yang menjadi sumber pengetahuannya dan ilmu bantu ketika dia menulis. Bagi Zahid, membaca adalah satu kemestian dalam usaha mencari ilmu dan menambah pengetahuan dan pengalaman. Sebagai penulis, pembacaan merupakan satu kewajipan yang tidak boleh dialpakan. Pembacaan merupakan aset yang cukup penting. Sebagai manusia biasa, kita tidak mampu berurusan dengan semua perkara yang ada dalam dunia ini. Jadi untuk mengetahui perkara yang kita tidak tahu adalah dengan membaca. Berjam-jam dia berteleku di depan skrin komputer tanpa sebaris ayat yang tercatat. Kini biji matanya terbeliak, merenung jauh ke depan melalui celah tingkap narko yang sedia penganga luas. Anak matanya terus membelah dan meredah kegelapan malam. Malam yang gelap dekat segelap nasib dan masa depannya. Itulah ketentuan ilahi yang terpaksa dilalui. Sama ada suka atau tidak, sebagai manusia biasa, dia terpaksa melaluinya. Segala-galanya telah termaktub di Lauh Mahfuz sejak azali. Dia tak mampu mengubahnya. Dia sedar hanya usaha doa dan tawakal kepada Allah. Semuanya boleh berubah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Zaid faham dan hadam ayat itu. Dia akur dengan ketentuan ilahi ke atas dirinya. Dia akan terus berusaha dan berdoa. Kerja menentukan jaya atau gagalnya adalah kerja Allah yang Maha Kuasa. Dia berserah. Namun sebagai manusia biasa, kadang-kadang dihantui perasaan resah dan gelisah. Malam yang tenang, sunyi lagi sepi juga tidak dapat membantunya untuk menulis. Hati dan jiwanya berserabut. Dia gelisah. Dia juga resah. Memang resah dan gelisah sering bertandang dan bermain-main di jiwa raganya akhir-akhir ini. Lebih-lebih lagi, kehadiran abangnya petang tadi. Abangnya menambah lagi delima kehidupannya. Kehadiran abangnya Zahir petang tadi memang mengguris hatinya. Mengguris hati, jiwa dan perasaannya. Abangnya tidak pernah tahu atau belajar mengerti apa yang ada di lubuk hatinya. Hanya ibunya yang memahaminya. Dia tidak ada kuasa untuk menghindarinya. Semakin cuba dihindari, semakin kuat resah dan gelisah itu melanda diri. Sampai bila aku harus begini? Terpaksa hidup dalam kesempitan, terpaksa bekerja dengan orang, dan yang paling malang, aku terpaksa melakukan kerjaan yang langsung tidak menarik minat dan perhatianku. Detik hati kecilnya. Kemelut kehidupan yang terpaksa dilaluinya amat mencengkam jiwa dan raganya. Apa yang mampu dibuat bagi merubah keadaan? Dia tak punya apa. Hidup hanya sekadar cukup makan dan pakai. Jika berbelanja lebih sikit, koceknya akan kering beberapa hari sebelum terima gaji. Akibatnya dia tidak berupaya untuk menabung. Menabung untuk kegunaan masa kecemasan ataupun menabung untuk kegunaan masa depan. Dia sedar formula untuk berjaya dalam hidup seseorang itu perlu menabung 10% daripada pendapatan keseluruhan pendapatan.
Dan apabila tabungan sudah banyak, cari tempat untuk menabur. Ini resepi untuk hidup jaya. Kaedah ini juga digunakan pakai oleh kumpulan wang simpanan pekerja sebagai tabungan hari tua para pekerja di sektor swasta. Para pekerja sektor swasta tidak mempunyai pensin dan diwajibkan menabung 10%. Ilmu ini diperolehi melalui pembacaan sebuah buku bertajuk The Richest Man in Babylon, tulisan George Samuel Clayson. Apa boleh buat, memang sistem ekonomi negara ini yang mengamalkan dasar kapitalis liberal dengan sistem pembayaran upah pekerja di negara ini telah direka cipta demikian rupa. Gaji dan upah pekerja hanya sekadar cukup makan dan pakai. Jika berbelanja lebih sikit, maka kocek akan cepat kering. Oleh kerana sistem gaji pekerja begini, orang yang tak punya apa pasti suka membebaskan diri dari kemelut ini. Sistem ini juga memberikan orang kaya bertambah kaya dan orang miskin papa ke dana. Namun begitu, jauh di sudut hati kecilnya, dia tetap yakin golongan satu dirinya juga mampu merubah keadaan. Dia perlu melipat gandakan usaha dan kerja tanpa mengira waktu. Dia teringat perbualannya dengan seorang YB mengenai kedudukan anak bangsa. YB itu berpendapat sekiranya kita hendak mengejar kemajuan dan kekayaan bangsa lain, kita perlu bekerja terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun tanpa cuti. Itu pun mengambil masa bertahun-tahun untuk menyamai kemajuan kekayaan mereka, ujar YB tersebut. Dia yakin dan percaya kata-kata YB itu kerana bangsanya sendiri memang ketinggalan jauh dalam segenap aspek kehidupan. Dia perlu mencari jalan untuk menabung 10% daripada pendapatan yang diperolehi. Tabungan ini gunanya untuk melabur dan menambah pendapatan, bukannya diguna bila sesak. Dia juga perlu kreatif, mencipta dan merebut peluang. Dia juga tidak akan lupa untuk berdoa kerana tidak tertolak qada dan qadar Allah yang telah termaktub di Lauh Mahfuz, melainkan dengan doa. Jika tidak, dia akan terus berada dalam kelompok itu buat selama-lamanya. Walaupun kini dia berada dalam situasi yang cukup menekan, dia tetap menyemat sejuta harapan. Dia begitu yakin segala impian dan harapannya akan menjadi kenyataan. Dia hanya perlu bersabar dan berusaha. Dia perlu menanam dalam sudut hatinya azam dan tekad untuk berdikari. Dia ingin berniaga. Dia yakin dengan sabda baginda Rasulullah, 9/10 punca rezeki datang dari berniaga. Niat dan hasratnya untuk berniaga bukannya terikut-ikut dengan rentak para peniaga Melayu yang berjaya lainnya, yang sering mempamerkan kemewahan hidup. Dia ingin membina kekuatan ekonomi diri dan keluarga. Dia juga ingin membina rangkaian niaga orang Melayu agar dapat mengukuhkan kekuatan ekonomi bangsa. Dia sedar, dia secara tidak langsung akan mengangkat martabat agama dan bangsa. Baginya, perniagaan merupakan satu ibadah dan jihad di dalam usaha mengangkat martabat agama dan bangsa. Islam tidak pernah menghalang umatnya untuk menjadi kaya. Abdul Rahman bin Auf umpamanya adalah contoh orang yang kaya dalam Islam. Segala kekayaannya disumbangkan ke arah jihad dan untuk umat Islam. Malah Islam amat takut kefakiran kerana kefakiran boleh menjadikan manusia itu kufur.
sabda Rasulullah SAW, kefakiran itu mudah menjadikan seseorang menjadi kufur. Dia tidak akan ikut rentak peniaga Melayu lainnya yang berjaya membina perniagaan tapi gagal memberi peluang kepada anak bangsa lain sebahagian kek ekonomi yang mereka miliki. Segala kekayaan dan kemewahan hidup hanya untuk diri mereka dan keluarga mereka semata-mata. Oleh sebab inilah dia ingin berniaga. Dia ingin menjadi role model kepada usahawan Melayu lain agar jangan lupa membina keutuhan ekonomi bangsa. Aku mesti berusaha merealisasikan impianku, bisik hati kecilnya. Zahid sedar untuk mencapai hasrat hatinya bukan mudah. Dia terpaksa berhadapan dengan segala jenis ranjau dan duri. Dia hanya anak seorang nelayan yang hidup umpama ayam. Kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang. Dan untuk esok kais lagi. Dan begitulah sehingga kini. Dan arwah bapaknya telah meninggal dunia ditelan ombak besar di laut. Bapaknya juga tidak meninggalkan sebarang harta pusaka untuk diwarisi kecuali tapak rumah ini sahaja. Dia dan abangnya dibesarkan oleh emaknya yang mengambil upah melakukan berbagai kerja kampung. Baginya emaknya itulah ayah dan juga ibu. Bagi memenuhi keperluan hidup, dia kini bekerja di sektor industri di Perai. Dia terpaksa mengalih haluan hidupnya kerana emaknya tidak benarkan dia meneruskan tradisi dan dengan bekerja sebagai nelayan. Emaknya bimbang akan kehilangan orang yang dia sayang untuk kali kedua. Emaknya tidak rela. Hakikat tujuannya ialah bekerja nelayan adalah untuk mengetahui selok-belok pekerjaan itu dan akhirnya dia ingin membuat inovasi terhadap pekerjaan itu. Berpuluh tahun nelayan di Kuala Juru menjadi nelayan tradisional. Dia ingin melakukan sesuatu. Namun hasratnya untuk menjadi nelayan tidak disenangi oleh ibunya. Dia terpaksa akur. Pendapatan di sektor industri juga sama dengan sektor lainnya. Sekadar cukup makan dan pakai. Keluarganya tidak mempunyai kenalan dan kerabat dari kalangan pembesar dan pegawai tinggi kerajaan yang dapat membantunya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang memuaskan hati. Walaupun itu bukan syarat asas untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, tapi suasana keadaan dan zaman menuntutnya. Lihat di sekeliling kita. Mereka yang punya kaum kerabat dan sahabat handai di kalangan pembesar dan pegawai tinggi kerajaan dengan mudah mendapat pekerjaan yang baik. Ini realiti kehidupan di negara ini yang tiada siapa dapat menafikannya. Hanya segelintir golongan biasa yang agak bernasib baik. Biarpun betapa sulit dan sukar, dia nekat. Dia tetap akan menyemai benih-benih keazaman di lubuk hatinya. Kesampaian atau tidak bukan menjadi perhitungannya. Dan urusan dia, itu urusan Allah. Dia hanya perlu membina cita-cita itu agar hidupnya berhaluan. Dia akan berjuang bermati-matian untuk mencapai hasrat itu. Aku yakin, aku pasti berjaya. Terpacak keyakinan di sudut hatinya. Dia begitu yakin dia akan berjaya suatu hari nanti. Cuma dia tidak pasti bagaimana kejayaan yang diimpikannya itu akan datang dalam hidupnya. Dalam usahanya mencari modal, dia pernah kecewa dengan sikap beberapa agensi kerajaan. Dia pernah kemukakan permohonan mendapatkan pinjaman perniagaan daripada satu agensi kerajaan. Agensi itu biasanya memberikan modal bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan.
Permohonannya tidak diproses, sebaliknya dibakul sampahkan. Dia juga pernah memohon daripada agensi lain, tetapi agensi itu hanya keluarkan pinjaman kepada mereka yang telah memulakan perniagaan. Dia kecewa kerana permohonannya menerbitkan majalah periklanan tidak dilayan. Idea penerbitan majalah seumpama itu dicadangkan oleh seorang rakannya yang balik dari Amerika. Menurut kawannya, di sana, di setiap daerah pasti ada syarikat periklanan seperti itu. Oleh kerana bidang ini ada kaitan dengan bidangnya, maka dia membuat kertas kerja dan menghantar kepada agensi berkenaan. Permohonannya tidak dilayan. Jika projek ini dikatakan berjaya, berdaya maju, jika projek ini dikatakan tidak berdaya maju, bagaimana syarikat di Amerika syarikat seperti ini boleh hidup? Lagipun projek ini menawarkan peluang periklanan murah kepada peniaga kecil dan sederhana, dan periklanan merupakan segmen terpenting dalam perniagaan hari ini. Periklanan dalam akhbar arus perdana memakan kos yang terlalu tinggi dan tidak mampu dibiayai oleh syarikat perniagaan kecil. Setelah beberapa tahun, projeknya tidak diproses, maka projek yang dicadangkannya tumbuh bagai kecendawan. Projek seumpama itu diusahakan oleh bangsa asing. Jelas, pegawai yang diamanahkan untuk menilai permohonan tidak mahir menjalankan tugas, dan besar kemungkinan penilaian projek dibuat atas dasar kenalan dan bukan kebolehan. Jadi bagaimana anak bangsa hendak percaya dan itu? Bagaimana anak bangsa yang ketinggalan dari semua aspek kehidupan, khususnya bidang ekonomi, dapat mengejar dan standing dengan bangsa lain? Apa yang pelik, seban tahun pegawai tinggi di peringkat kementerian menyatakan peruntukan tidak pernah habis. Saya heran mengapa perkara ini boleh berlaku, sedangkan permohonannya sendiri tidak diproses. Jika begini sikap pegawai yang diamanahkan, sampai bila pun peruntukan tak akan habis dan sampai kepada golongan sasaran. Lulusan hanya diberi kepada saudara dan kawan-kawan. Akibatnya, pinjaman yang dikeluarkan gagal dipungut. Kesannya harapan kerajaan hendak melihat orang Melayu berjaya tidak tersampaian. Apa puncanya? Perkara ini berlaku kerana pinjaman tidak dikeluarkan kepada mereka yang benar-benar ingin berniaga. Biasanya orang yang berkemahiran dan berhasrat memajukan diri diketepikan. Punca lain, jika permohonan dibuat 30,000, kelulusan diberi 20,000 ke bawah. Jadi bagaimana mereka hendak melaksanakan projek itu? Akhirnya keluar kenyataan. Di pihak kementerian mengatakan sekian banyak pinjaman gagal membayar balik pinjaman dan orang Melayu tidak pandai berniaga dan tak tahu membayar hutang. Dalam soal ini, siapa yang patut disalahkan? Jika ditanya pihak yang mengeluarkan pinjaman, sudah pasti menyalahkan peminjam. Maka akan keluar dari mulut mereka, peminjam tidak tahu menghargai pertolongan. Carilah mana-mana negara di dunia ini yang memberikan pinjaman seperti ini. Tapi persoalannya, bolehkah kesalahan itu diletak 100% di atas pundak peminjam? Bagaimana pula mereka yang ditugaskan menilai sebelum kelulusan pinjaman diberikan? Bagi Zahid yang tidak arif dalam soal memproses permohonan pinjaman, berani mengatakan sebahagian besarnya
berpunca daripada kelemahan pegawai yang diamanahkan untuk menilai sesuatu projek yang dikemukakan. Mereka gagal mengenal pasti calon yang benar-benar layak dan inginkan pinjaman untuk berniaga. Mereka juga selalu memberikan pinjaman kurang daripada nilai yang dipohon. Mereka juga mengamalkan budaya pilih bulu dan bukan kebolehan. Berdasarkan pengalaman ini, Zaid bertekad tidak akan memohon sebarang pinjaman perniagaan dari pihak kerajaan. Dia berazam untuk berusaha sendiri. Jika orang lain boleh berjaya tanpa bantuan kerajaan, kenapa dia tak boleh? Dia mesti berusaha mengenal pasti teknik dan taktik mereka sahaja. Dia mesti mengamalkan budaya niaga bangsa Cina. Baginya tidak salah kerana baginda Rasulullah sendiri pernah bersabda, belajarlah sampai ke negeri Cina. Cuma kita ambil yang positif, yang negatif kita letak tepi. Zaid juga bertekad akan berusaha berdikit-dikit. Dia akan cuba mencari peluang dan ruang untuk memasuki bidang perniagaan yang dihajatinya. Dia yakin, biarpun dibelit berbagai masalah, dia tetap yakin akan berusaha menjayakan cita-citanya. Dia juga akan berdoa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pasrah. Zaid terkenangkan pertemuan dengan Tok Guru Haji Jamaluddin, seorang guru agama di Pondok Kubang Ulu. Haji Jamaluddin pernah menyaran agar dia terus meminta dari Allah apa saja yang dihajati. Kalau boleh, buat solat hajat dan persembahkan permohonan kepada Allah yang Maha Esa. Jangan sekali-kali minta tolong sesama manusia. Tok Guru Haji Jamaluddin juga menyarankan agar dia terus beristighfar dan berselawat sebanyak mungkin. Usaha terus sehingga kita memperoleh apa yang kita hajati. Dan kalau bersabit dengan rezeki, kita boleh tambah dengan solat duha. Amalkannya selalu, insya-Allah. Nasihat Tok Guru Haji Jamaluddin. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Ingat, Allah tidak pernah memungkiri janji, tegas Tok Guru Haji Jamaluddin. InsyaAllah akan aku lakukan. Terpahat keazaman di hatinya. Dia berazam mengikut segala nasihat yang diberikan oleh Tok Guru Haji Jamaluddin. Memang menjadi kelazimannya untuk bertemu dengan Tok Guru Haji Jamaluddin jika dia berhadapan dengan apa saja masalah, baik dunia maupun akhirat. Dia tersentak dari lamunan apabila terdengar kokokan ayam bersahutan. Dia fokus perhatian ke arah jam yang tergantung di dinding kamar kreatifnya. Jarum panjang tepat ke angka 12, sementara jarum pendek berada di angka 3. Sejak jam 9 malam hingga jam 3 pagi, dia hanya mengelamun. Melayang perasaannya, dia menyuluh dan menyusuri jalan-jalan yang pernah dilalui. Dia juga melihat masa depan dengan penuh pengharapan. Lebih kurang 6 jam dia menghadap skrin komputer tanpa berupaya menggarap, walaupun sepatah perkataan. Dia tidak kesal menghabiskan masa berjam-jam semata-mata mengelamun dan merenung untung nasib dirinya. Dia sedar sekali-sekala manusia perlu duduk dan merenung perjalanan hidup yang pernah dilalui dan mengambil iktibar daripadanya.
dari kecil. Dengan kata lain, Duduk kita perlu di bawah pohon bermuhasabah diri. bermain di pasar, Manusia di sekarang pasir pantai, memang perlu duduk dan merenung akan masa depan yang hendak lalu dituju kamu makan dan memikirkan dari ikan, bagaimana hendak menerjemahkan harapan dan impian itu menjadi realiti. Di sudut itu, dia tidak pernah kesal masa yang amat berharga dihabiskan dengan cara itu. Alhamdulillah, demikianlah cerita bab doa Nawir Rusuh di Kuala. Dalam bab ini memperlihatkan keresahan jiwa Zahid mengenai kehidupan. Keresahan ini membawa Zahid bertemu seorang tok guru agama, Haji Jamaluddin, untuk meminta nasihat. Begitulah sikap Zahid apabila mengalami jalan buntu mengenai apa saja, baik dunia maupun akhirat. Dia akan bertemu Haji Jamaluddin. Zahid memang agak akrab dengan Haji Jamaluddin. Kita ikuti sambungan cerita ini minggu depan. Adakah Zahid mendapat ketenangan dan mendapat kekuatan setelah bertemu Haji Jamaluddin? Kita ikuti nanti. Sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya ingin peringatkan kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kawan-kawan boleh komen mengenai Nawir ini. Sekian, saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.